Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu sekali lagi di Masjid An-Naim, di ruangan Masjid An-Naim dalam sesi kuliah lockdown kita setelah kita memberikan laluan kepada bulan Ramadan, iaitu setelah kita bercuti rehat selama sebulan tak silap saya. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita dalam bulan Syawal dan kita akan membincangkan berkenaan dengan sebuah topik yang berkaitan dengan bulan Syawal. Maknanya untuk sesi kita pada hari ini, kita tidak akan membincangkan kitab Wiqayatul Insan, tetapi kita akan membincangkan tentang satu topik yang bertajuk Syawal sebagai peluang meraih Jannatun Na'im. Okay, so ini tajuk kita, Syawal peluang meraih Jannatun Na'im. Tajuk ini adalah sesuatu yang tidak kurang pentingnya bagi saya untuk kita bincangkan bersama. Kerana ramai di antara kita yang merasakan bahawasanya peluang untuk kita meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah peluang yang perlu direbut pada bulan Ramadan sahaja. Dan setelah berlalunya bulan Ramadan, kita jadikan Syawal yang sedang kita lalui pada hari ini, iaitu pada sekarang ini, sebagai bulan yang tidak memerlukan kita untuk sentiasa mengejar pahala dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat pada slide saya yang seterusnya, Ramadan yang telah lalu, yang dah berjaya kita hadapi pada bulan lepas, dia sebenarnya adalah satu ruang yang mana mendidik diri kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sedemikian? Sebab ketika kita di bulan Ramadan, kita berpuasa, kan itu memang wajib lah untuk kita berpuasa. Kemudian kita melaksanakan, bagi saya kita melakukan atau melaksanakan amal ibadah yang tidak sebagaimana pada bulan-bulan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Kalau sebelum Ramadan, mungkin kita tidak ada keinginan, bukan tidak ada keinginan lah, tapi mungkin kita tidak ada satu kesungguhan, itu lebih tepat. Kita tidak ada kesungguhan untuk buka Al-Quran, baca Al-Quran dengan lebih kerap. Tetapi ketika kita berada di bulan Ramadan, kan, kita baca Al-Quran dan kita melazimi Al-Quran, kalau boleh saya kata pagi, petang, siang dan malam. Keadaannya sedemikian. Dan itu adalah baik Itu adalah amat baik. Begitu juga mungkin sebelum ketika kita masuk dalam bulan Ramadan, kita orang yang sukar ataupun susah sangat nak bangun malam. Tapi ketika kita berada di bulan Ramadan, Masya Allah Tabarakallah, Ramadan itu dia mendidik diri kita menjadi orang yang ingin kerap bangun malam, ingin sentiasa meninggalkan keenakan tidur tu. Kerana apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan selama sebulan, kita melakukan hal itu. Maknanya kita mencipta satu suasana ibadah untuk diri kita dalam bulan Ramadan. Kan? Dan tak seharusnya setelah Ramadan yang merupakan peluang mendidik diri kita menjadi hamba Allah yang taat itu tadi, kan, dan kemudian kita masuk ke dalam bulan Syawal, seharusnya kita mengekalkan
momentum ibadah dalam kehidupan kita. Dan sekarang ni kita dah berada dalam bulan Syawal tu tadi kan. Dan kita nak kekalkan momentum tersebut. Sebagaimana kita di bulan Ramadan, kita sentiasa mengejar untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jadi hamba Allah yang taat siang dan malam. Kerana apa? Kita tahu kita hendak menjadi hamba Allah yang mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan? Kita ingin menjadi hamba Allah yang mengejar syurga Allah. Kerana Ramadan adalah bulan yang mana Allah membuka pintu syurga, pintu rahmat ni seluas-luasnya. Namun, setelah kita berjaya melalui fasa Ramadan itu tadi, dan sekarang kita berada di bulan Syawal, adakah keadaan kita yang ingin mengejar syurga Allah, yang ingin mengejar pahala, yang ingin mengejar rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala turut berlalu? Maka tidak seharusnya sedemikian. Dan inilah yang ingin kita bincangkan pada hari ini. Iaitu Syawal yang sedang kita lalui sekarang ini seharusnya ia juga menjadi peluang dan ruang untuk kita meraih Jannatun Na'im atau dengan kata lain meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagaimana? Apakah amalan yang boleh kita laksanakan ketika kita di bulan Syawal ini untuk kita meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Okay. Baik, kita lihat. Dalam kita nak mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala, boleh saya kata amalan yang kita nak lakukan, okay? Amalan-amalan yang nak kita lakukan, dia adalah amalan yang sama. Tidak ada sebarang perubahan yang kita nak kata, oh kalau Ramadan kita buat begini, kalau Syawal dia lain sedikit. Bukan begitulah. Maknanya setiap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, cuma kalau kita nak sebut di situ, saya letakkan solat, puasa, bersedekah kan, amalan untuk kita menuju ke syurga Allah dan ketika kita berada di bulan Syawal. Sebenarnya ini adalah amalan yang berlangsung, yang kita lakukan setiap hari. Bukan kita nak kira bulan, okay? Tak kira bulan apa, maksud saya tak kira sama ada di bulan Ramadan ataupun bulan Syawal ataupun bulan-bulan yang akan datang, sampailah kita bertemu ke Ramadan yang akan datang, itu pada tahun depan. Maknanya semua amalan-amalan yang akan saya sebutkan di sini ialah berkaitan dengan amalan-amalan yang biasa juga kita lakukan. Sebagaimana kita lakukan di bulan Ramadan, begitulah juga kita lakukan di bulan Syawal dan juga bulan-bulan yang lain. Cuma kalau di bulan lain tu tidak ada solat tarawih lah. Kan kalau kita letak solat di situ kan, bulan lain tak ada solat tarawih. Tapi kalau bulan Ramadan itu ada. Cuma kita gantikan ia dengan qiyamul lail, seperti solat tahajud, solat witir kan, solat taubat, solat solat duha. Itu amalan-amalan sunat lah. Solat-solat sunat yang boleh kita laksanakan. Contoh solat sunat qabliyah, ba'diyah, itu adalah amalan-amalan yang seharusnya kita kekalkan. Solat 5 waktu dah memang, okay? Solat 5 waktu dah memang kita buat. Jangan pula kita nak tinggalkan solat 5 waktu tu. Tidak. Solat 5 waktu kita lakukan. Dia adalah amalan yang wajib. Siapa yang melaksanakan solat 5 waktu, memang Allah Subhanahu Wa Taala menjamin syurga untuk diri dia. Dan juga kita tidak mahu berpada dengan hanya melaksanakan solat 5 waktu. Tetapi kita juga ingin menghiasi amalan solat 5 waktu itu tadi dengan amalan-amalan solat sunat kita. Antaranya ialah kita boleh buat solat sunat witir, solat sunat tahajud, solat sunat duha, qabliyah, ba'diyah kita kan. Itu solat sunat 2 rakaat sebelum Isya, sebelum fardu Isya dan sebagainya. Jadi maknanya kita kekalkan semua solat-solat itu tadi yang bagi saya kita dah buat ketika kita berada di bulan Ramadan. Dan kita nak bawa momentum beribadah itu tadi masuk ke dalam bulan Syawal. Dan jangan kita tinggalkan. Sama juga sebagaimana puasa. Kalau sekarang memang kita tidak berpuasa sebulan penuh lah sebagaimana bulan Ramadan. Tetapi kita ada amalan-amalan puasa sunat yang lain yang boleh kita laksanakan sebagai amal ibadah
yang dah terdidik pada diri kita ketika kita di bulan Ramadan. Kalau kita nak cakap tentang puasa, puasa ni lah, kalau dalam bulan Syawal ialah puasa 6 kan? Okey, tapi puasa 6 tu dah ramailah orang discuss tentang puasa 6. Maknanya di sana kita rebut peluang di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan puasa sunat. Puasa sunat 6 Syawal tu kan. Dan kita ada puasa-puasa sunat yang lain yang tak seharusnya kita tinggalkan. Contohnya kita boleh berpuasa sunat Isnin dan Khamis. Yang mana kalau kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih, disebutkan bahawasanya kana yataharra siyamal Isnin wal Khamis. Iaitu disebutkan Nabi SAW adalah orang yang betul menjaga, yang betul-betul tidak meninggalkanlah, senang kata puasa Isnin dan Khamis. Puasa sunat Isnin dan Khamis. Jadi kita pada bulan Syawal ini kita boleh laksanakan puasa tersebut. Ataupun kita laksanakan puasa hari-hari putih kan. Hari putih tu maksudnya pada hari 13, 14, 15 dalam bulan Hijrah. Setiap bulan. Okey, 13, 14, 15 dalam bulan Hijrah. Jangan lihat pada kalender Masihi kita. Itu tak jadilah. Maknanya, bila kita nak berpuasa di puasa pada yang disebut sebagai puasa hari-hari putih ini, ialah dia jatuh pada 13, 14, 15 dalam bulan Hijrah. Setiap bulan. Lihat kepada kalender Hijrah. Okay? Dan di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dikatakan bahawasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasumal bayda 13 wa 14 wa 15 qala wa qala hunna kahayatid dahri. Selalu orang katakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu, bukan orang katalah, Nabi kata puasa 6 hari, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikuti 6 hari daripada dalam bulan Syawalnya, dia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Okey, dia seolah berpuasa setahun penuh. Dan jangan lupa puasa pada 13, 14 dan juga 15 Hijrah, iaitu dalam bulan Hijrah kita mengikut kepada kalender Islam kita, pahalanya juga sama. Ganjarannya juga sama. Itu Nabi kata apa? Seperti berpuasa setahun penuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Di samping kita melaksanakan solat 5 waktu kita, diikuti dengan solat sunat kita, kan? Kemudian kita berpuasa sunat di bulan Syawal ini dan juga bulan-bulan yang lain yang akan kita tempuhi selepas ini, kan? Kita juga boleh sentiasa menjadi orang yang bersedekah. Di bulan Ramadan, kita mungkin kita adalah orang yang banyak bersedekah. Sentiasa menyumbang, sentiasa membantu orang yang dalam kesusahan dengan harta kita. Dan seharusnya kita kekalkan apa yang dah kita lakukan di bulan Ramadan. Sebab kalau kita rujuk dalam hadis yang menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW merupakan seorang yang begitu dermawan di bulan Ramadan. Dalam hadis menunjukkan bahawasanya Nabi SAW adalah orang yang dermawan. Dan kalau saya nak ambil mafhum daripada hadis itu, disebutkan bahawasanya Nabi lebih lagi menjadi orang yang dermawan di bulan Ramadan. Maknanya di bulan lain Nabi memang dah cukup terkenal sebagai seorang yang dermawan. Tapi di bulan Ramadan, kedermawanan Nabi, Masya Allah Tabarakallah, makin lebih digandakan. Jadi bermakna begini, setelah berlalunya bulan Ramadan, kita seharusnya bila kita dah sentiasa bersedekah di bulan Ramadan dan masuk pada bulan Syawal, ia seharusnya dikekalkan. Kerana apa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi pesan kepada kita supaya bersedekah. Kerana bersedekah itu dia adalah penghalang kita daripada api neraka. Nabi kata, fattaqun nar walau bisyikki tamrah.
hendaklah kalian berhati-hati ataupun menjaga diri kalian daripada api neraka walaupun dengan menyedekahkan separuh daripada biji kurma. Walau bisyikit tamrah. Maknanya sedikit pun tidak mengapa. Asalkan kita tidak meninggalkan amalan bersedekah itu tadi. Dan kalau saya nak buktikan bahawasanya amalan solat, puasa, bersedekah adalah amalan yang boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin bawa kepada kita dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sebab itu saya nyatakan dalam slide saya ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari kerana saya ingin simpulkan tentang amalan solat, puasa dan bersedekah sebagai amalan yang boleh membawa seseorang ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ada sebuah hadis Nabi SAW yang mana Nabi sebutkan bahawasanya siapa di kalangan kita nanti di hari kiamat kelak, Nabi kata, siapa di kalangan hamba Allah yang merupakan orang yang merupakan ahli solat, maknanya dia adalah orang yang menjaga solatnya, maka dia akan dipanggil melalui pintu syurga daripada pintu syurga bernama Babus Solah, iaitu pintu solat. Okay. Dan Nabi juga sebut dalam hadis itu, siapa yang di kalangan ahli jihad, iaitu orang yang banyak berjihad di jalan Allah, maka nanti di hari kiamat kelak, dia akan dipanggil melalui pintu syurga bernama Babul Jihad, iaitu pintu jihad. Dan siapa yang dikenali sebagai seorang yang dermawan, ahli sedekah, maka dia akan dipanggil daripada pintu syurga bernama Babus Sedekah, iaitu pintu sedekah. Dan siapa yang dikenali sebagai orang yang berpuasa, di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, dia akan dipanggil daripada pintu syurga yang bernama Babur Rayyan, iaitu pintu Ar-Rayyan. Maka di sini jelas kepada kita, orang yang menjaga solatnya, orang yang menjaga solatnya, orang yang menjaga puasanya, orang yang menjaga amalan sedekahnya, betul-betul dia adalah orang yang istiqamah dengan amalan itu tadi. Maka nanti di akhirat kelak, dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga yang khusus untuk diri dia. Dan Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi SAW, adakah nanti seseorang yang mana dia dipanggil daripada kesemua pintu itu tadi? Dan Nabi kata apa? Ya, ada. Kalau dia di kalangan ahli sedekah, dia di kalangan ahli solat, dia di kalangan ahli jihad contohnya, ataupun di kalangan ahli puasa, orang yang berpuasa, maka dia boleh dipanggil. Possibility-nya ada. Itu tak mustahil. Boleh dipanggil daripada kesemua pintu-pintu tersebut. Dan apa kata Nabi SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu an? Nabi kata apa? Dan aku berharap engkau adalah di antara orangnya yang akan dipanggil daripada kesemua pintu itu kelak. Maknanya di sini, jika kita menjadi hamba Allah yang berusaha menjaga semua amalan-amalan tersebut, maka tidak mustahil dia akan menjadi amalan yang boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selain daripada ketiga-tiga amalan yang telah saya sebutkan tadi, ada amalan yang lain yang boleh kita kekalkan ataupun boleh kita laksanakan bersama di bulan Syawal ini, dan kita bawalah kepada bulan-bulan yang lain, iaitu membaca Al-Quran. Kita dalam bulan Ramadan kan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sentiasa berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim. Sampai kan kita kejar kan nak khatam cepat. Kalau bolehlah dalam masa Ramadan tu nak khatam beberapa kali, kan? Itu bagus. Saya tidak menafikan usaha tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Usaha yang baik. Tapi terbaik ialah setelah kita dapat mengkhatamkan Al-Quran kita di bulan Ramadan, perkara yang sama juga kita usahakan setelah kita masuk ke dalam bulan Syawal. Okay, setelah kita masuk ke dalam bulan Syawal. Ini kerana apa? Ganjarannya besar untuk orang yang sentiasa membaca Al-Quran.
Boleh rujuk dalam surah Fatir ayat yang ke-29 hingga ke-30. Okey, ayat yang ke-29 hingga 30 yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah ini, dalam ayat ini, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Maksudnya, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah. Okey, saya ulang sekali lagi. Orang yang selalu membaca kitab Allah. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat. Tadi kita dah sebutkan berkenaan dengan orang yang mendirikan salat. Okay, sekarang di sini, pertama sekali Allah sebut dalam ayatnya, orang yang sentiasa selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki. Ini boleh kita masukkan dalam bab sedekah tadi yang dah saya sentuh. Yang mana Allah kata, yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari kurnianya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Maka di sini kita lihat dalam surah Fatir ayat ke-29 hingga 30, okay, yang ada dalam slide kita di sini. Allah sebutkan tentang orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu mendirikan solat, orang yang menafkahkan sebahagian rezekinya di jalan Allah. Tidak kira sama ada secara diam-diam, secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Dan mereka ini adalah orang yang mengharapkan ganjaran Allah. Maka Allah akan berikan kepada mereka dengan ganjaran pahala. Allah akan berikan kepada mereka dengan ganjaran pahala. Dan kita tak menafikan orang yang Allah berikan ganjaran pahala, pastinya Allah berikan juga kepada dia dengan ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu baik bila kita sentiasa berusaha menjadikan diri kita seorang yang ingin sentiasa dekat dengan Al-Quranul Karim. Tidak kira sama ada Ramadan atau bukan Ramadan. Asalnya kita Ramadan baru kita mula nak buka Al-Quran kita. Ramadan baru kita usaha nak khatamkan Al-Quran kita. Tapi seharusnya dalam bulan Ramadan yang mana setiap hari kita membaca Al-Quran, juzuk demi juzuk, ayat demi ayat, begitu juga kita bawa amalan yang telah kita lazimi itu tadi di bulan Syawal sehingga kita menjadi orang yang mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan seterusnya amalan lain yang boleh kita laksanakan ketika kita di bulan Syawal ini ialah berbakti kepada kedua ibu bapa kita, sebagaimana yang telah saya nyatakan juga di situ dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Nabi SAW ada menyebutkan bahawasanya kita ini seharusnya menjaga kedua ibu bapa kita dengan sebaik-baiknya. Menjaga kedua ibu bapa kita dengan sebaik-baiknya kerana apa? Kedua ibu bapa ini adalah jalan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai awsatu abwabil jannah. Sebab dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adi' dhalikal bab aw ihfazhu. Okey, hadis riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Nabi kata begini, ibu bapa dia adalah awsat, penghubung kepada pintu syurga. Dan Nabi kata ia adalah pilihan kita. Dua pilihan yang ada pada kita. Sama ada fa'in syi'ta, Nabi pesan, fa'in syi'ta. Jika sekiranya engkau ingin, engkau boleh buang pintu itu. Atau boleh jaga pintu tersebut. Maknanya jelas kepada kita. Berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Melakukan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Berlaku baik kepada mereka.
menghormati mereka, berlaku ihsan kepada kedua ibu bapa kita, dia adalah peluang untuk kita meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini perlu kita laksanakan selama mana kita bernafas di atas muka bumi ini. Sebagaimana amalan-amalan yang lain, sebagaimana solat kita jaga, sebagaimana puasa sunat kita, kan? Sebagaimana kita bersedekah, sebagaimana kita ingin menjadi orang yang membaca Al-Quran kerana untuk meraih rahmat dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah juga kita menjadi seorang anak yang berusaha untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita sebagai amalan untuk kita melangkahkan kaki ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar, ia bukan amalan yang semata-mata kita lakukan di bulan Syawal, tapi ia adalah amalan sepanjang hayat kita, kewajipan kita sebagai seorang anak untuk kita laksanakan selama mana kita bernafas di atas muka bumi ini. Sebab itu, ada dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, tak silap saya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Tapi hadisnya adalah dengan sanad yang sahih. Nabi kata apa? Rugi orang yang mana ketika dia hidup, kemudian dia dalam keadaan dia hidup itu tadi, dia masih lagi memiliki kedua ibu bapa ataupun salah seorang daripada kedua ibu bapanya. Namun, kedua ibu bapanya ataupun salah seorang kedua ibu bapanya yang dia miliki semasa hayatnya tidak menjadikan sebab kepada dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi, Nabi sebutkan dalam hadis itu. Jadi kita hendak, bila kita ni masih lagi ada kedua ibu bapa kita yang masih lagi hidup, tak kira sama ada kedua ibu bapa ataupun salah seorang, mungkin kita masih lagi ada ibu, mungkin kita masih lagi ada ayah, kan? Atau ada orang yang masih lagi yang hanya memiliki salah seorang sahaja, ibu ataupun ayah. Maka rebutlah peluang ini untuk kita jadi anak yang salihah, anak yang soleh, menjaga kedua-duanya ataupun salah seorang di kalangan mereka yang masih hidup itu tadi, kan, supaya ia menjadi sebab untuk kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau sekiranya kita, ialah saya faham, kita ni kadang-kadang ada kesilapan-kesilapan yang tak dapat kita elakkan. Kalau sekiranya kita ni adalah anak yang kurang berbakti kepada kedua ibu bapa kita, ataupun kita adalah anak yang mungkin lupa untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita, dan kita sudah memiliki kesedaran, maka berusahalah sebelum kita terlambat. Maksud saya terlambat ialah sebelum, sama ada kita meninggal terlebih dahulu ataupun ibu bapa kita yang meninggal terlebih dahulu. Jika kita meninggal terlebih dahulu, memang sudah tidak ada ruang untuk kita beramal dan berbakti kepada kedua-duanya. Memang tidak ada ruang. Dan kalau sekiranya kedua-duanya pula meninggal ataupun salah seorang di kalangan keduanya meninggal, peluang dan ruang itu adalah terbatas. Walaupun kita kata masih lagi boleh, tapi terbatas. Terbatas. Tak sama. Walaupun masih lagi boleh, saya kata, cuma ia tak sama sebagaimana kedua-duanya masih hidup. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada amalan kita yang terakhir di sini, ialah belajar ilmu agama. Kan? Tadi kita dah bincangkan tentang berbakti kepada kedua ibu bapa. Sekarang ni kita masuk kepada amalan mempelajari ilmu agama. Sebab apa? Ada dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan bahawasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui jalan-jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan bagi dia jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang ni saya lihat ya, muslimin muslimat, peluang untuk kita belajar ilmu agama ini dia terbuka dengan begitu luas sekali. Dalam keadaan kita di musim COVID-19 ini, kuliah agama
kita boleh dapati menerusi online dengan begitu banyak sekali. Sudah tidak ada alasan untuk kita berkata bahawasanya kita tak sempat nak pergi kuliah, tak sempat nak belajar, tak ada masa untuk pergi, ataupun kita kata oh saya ni tak berapa ada kelebihan untuk bayar yuran pengajian, untuk ikuti pengajian-pengajian agama. Semua alasan-alasan itu sudah tidak valid lagi untuk kita pegang. Sebab apa? Kita boleh belajar 24 jam, saya kata 24 jam, ikut kepada masa yang kita inginkan. Kerana kuliah-kuliah kita, kuliah-kuliah agama, pembelajaran agama sudah boleh kita capai melalui wadah online tanpa batas. Tanpa batas. Kalaulah kita kata mungkin kuliah lockdown kita di Masjid An-Naim ini kan, mungkin dikeudarakan pada jam 9 malam. Kita kata, oh 9 malam saya tak sempat, mungkin saya masih lagi dalam perjalanan pulang daripada tempat kerja. Ataupun saya ada pekerjaan lain yang ingin saya laksanakan. So, kita dah tak ada alasan untuk kata tak boleh tengok. Tak ada alasan. Sebab apa? Kita boleh lihat di waktu yang lain. Maka dengan itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rebutlah peluang keemasan ini. Supaya kita tersenarai sebagai orang yang Allah permudahkan untuk menuju ke syurga Allah. Kerana itu yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis baginda. Usaha kita untuk duduk di hadapan laptop ataupun di hadapan smartphone kita mengikuti pengajian-pengajian agama, ianya adalah usaha untuk kita meraih syurga Allah sebenarnya. Jadi jangan kita perlekehkan, jangan kita meremehkan peluang yang ada di hadapan mata kita ini. Usaha supaya kita ni dapat upgrade ilmu kita dengan ruangan-ruangan yang telah disediakan. Bagi saya bukan Masjid An-Naim lah. Semua masjid serata Singapura usaha supaya majemaah mereka, masyarakat Islam di Singapura dapat mencapai ilmu agama dengan ruang yang tidak ada batasnya itu tadi. Jadi rebut peluang ini sebagai satu cara untuk kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan di samping semua amalan-amalan menuju syurga yang dah saya sebutkan tadi, kan? Satu jangan lupa muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jaga akhlak dan budi pekerti kita sebagai seorang muslim. Okey? Jaga akhlak dan budi pekerti kita sebagai seorang muslim. Kerana bila kita menjadi seorang muslim yang berpekerti mulia, ia merupakan peluang yang melayakkan kita untuk berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud saya menjadi seorang muslim yang berpekerti mulia di sini ialah kita menjadi seorang muslim yang mana tutur kata kita adalah tutur kata yang baik. Itu adab namanya. Kita menjadi seorang muslim yang sentiasa menjaga adab kita ketika kita berkomunikasi, ketika kita berhadapan, ketika kita berinteraksi, ketika kita menjalinkan hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan dengan orang di sekeliling kita. Ini namanya adab. Dan orang yang beradab, yang jaga semua ini, dia bukanlah orang yang menyakiti orang lain. Kerana bila kita menjadi seorang Muslim yang menjaga budi pekerti kita, kita akan menjadi seorang Muslim yang benar-benar indah. Dari sudut ucapan kita, dari sudut perilaku kita, bagaimana kita respon ataupun bagaimana kita bertindak kan, terhadap suatu perkara yang sedang kita hadapi. Dan itu sebenarnya kalau kita jaga betul-betul,
kita ni tidak akan menjadi orang yang menyakiti orang lain, tidak akan menjadi orang yang meremehkan orang lain, tidak akan menjadi orang yang merendahkan orang lain, tidak akan menjadi orang yang mengkhianati dan menzalimi orang lain. Yang mana kita tahu semua perkara itu tadi adalah hal-hal yang Nabi larang. Bukan sahaja Nabi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Al-Quran sebagai perkara-perkara yang tidak dibolehkan untuk kita yang namanya Muslim ini untuk melaksanakannya. Sebab itu, Nabi kata dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebutkan bahawasanya ketika Nabi SAW ditanya, itu su'ila Rasulullah SAW an akthari ma yudkhilun nas al-jannah, faqala taqwallahi wa husnul khuluqi. Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga. Maka baginda menjawab persoalan itu. Apa kata Nabi? Takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Bila kita kata takwa kepada Allah, dia adalah seorang Muslim yang melaksanakan amalan-amalan yang dah saya senaraikan itu tadi. Itu bermakna kita bertakwa kepada Allah. Kita laksanakan segala perintah Allah, kita tinggalkan segala larangan Allah. Namun di samping itu, kita juga tidak lupa untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik ketika kita ketika kita berkomunikasi dan juga kita mempunyai interaksi dengan orang di sekitar kita. Kerana kehidupan kita, kena ingat ya, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ia bukan semata-mata tentang hablum minallah, iaitu hubungan kita dengan Allah. Bila kita nak meraih syurga Allah ni, dia bukan hanya semata-mata kita dengan Allah. Tapi bila kita nak meraih syurga Allah, ia adalah berkaitan kita dan juga manusia, iaitu hablum minan nas. Hubungan ataupun ikatan kita dengan manusia yang ada di sekitar kita. Okey? Saya kira itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan saya mengharapkan apa yang dah kita senaraikan itu tadi sedikit sebanyak ianya membantu, memberikan pencerahan kepada kita semua bahawasanya bulan Syawal adalah bulan yang juga penting untuk kita berusaha ke arah meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga ingin menjadikan Syawal yang sudah berjaya kita lalui pada bulan lepas sebagai satu bulan yang berjaya mendidik diri kita zahir dan batin untuk menjadi bukan sahaja hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat kepada Allah, tetapi juga menjadi seorang Muslim yang baik dengan insan yang berada di sekitarnya. Baik, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rasanya tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan kesabaran kepada diri kita untuk terus-terusan beramal ibadah di bulan Syawal sehingga kita berjaya meraih Jannatun Na'im. Hingga di sini sahaja saya sudahi dengan tasbih kafara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.